Assalamualaikum warahmatullahi baik, mau duduk. Sehat semua. Baik, insyaAllah hari ni kita sambung tajuk lepas. Tajuk yang kita belajar dah ahli sunnah baru ni. Ahli sunnah, bab akidah. Jadi tajuk ustaz kata nak sambung ini tajuk apa? Tak sambung lagi tajuk tu? Tak lagi? Kau sambung dah? Tak lagi tak? Tak lagi. Jangan jujur lah. Tak, baik. Maksud apa? Kutek? Semua? Boleh, baik. 50. Baik. Baik, insyaAllah pelajaran 8 ni biasalah. Pelajaran Al-Quran dan hadis. Biasanya dia kira main Quran lah. Al-Quran dulu dalil nas. Lepas tu kita punya sukatan KPM sendiri pun dia letak dah. Dia mari ayat Quran dulu. Mari hadis. Lepas tu dia mari asbab nuzul ataupun isi intisari ayat untuk kita ambil manfaat lah. Tak ada Quran hadis ni tak ada manfaat. Semua manfaat untuk umat. Ataupun ngaji hadis semua gini. Ngaji benda lain tak ada. Dia manfaat sampai mati. Ilmu dunia sampai dunia boleh jadi akhirat. Baik kereta bagus tak? Bagus. Baik kereta orang. Manfaat tak kat orang? Manfaat. Boleh pahala belaka. Tapi ilmu akhirat nak guna sampai mati. Tak ada dah bagi kereta akhirat, tak ada. Cuma dia panggil mandat. Dia panggil itu hasil sunnatullah nak cari. Hasil dunia nak cari makan minum lah sebagai usaha kita tu. Jadi dua mari hadis biasa. Baik, pelajaran 8. Hindari dosa-dosa besar. Bagaimana kita maklum dosa besar, apa lagi? Dosa pahala syurga neraka tak ada orang tengok lagi. Tak dipanggil ghaibiyat, benda yang gaib tak ada. Tapi ada. Tapi kita kena yakin. Sama juga dengan alam akhirat. Mizan, tiang sirat, apa lagi? Syurga neraka, malaikat, jin. Allah izin apa? Tapi dia terkalang dalam kalangan ghaibiyat. Tak nampak. Siapa ingkar, silat-silat jadi kupu. Sebab dia terhenti atas nafs. Quran mai ayat. Quran mari bagi tahu, hadis Nabi bagi tahu, kita kena yakin. Yakin sekerat? Tak boleh. Kena yakin sepenuhnya. Dipanggil jazam. Putus. Tak boleh mai goget syak 50-50. Iyalah kodok syurga dengan aku ada ya. Rosak akidah. Kita bimbel lagi tu. Tak. Jadi baik dari dosa-dosa besar. Antaranya yang kita kena itikad dosa-dosa besar tu ada. Sebab Nabi sebut banyaklah dalam hadis Nabi sebut. Dosa buat maksiat, buat fahish, tahu fahish? Buat benda keji, fahishah samalah. Tu. Jadi pelajaran 8 hindari dosa-dosa besar. Dia mari hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Dia kata, menjauhilah oleh kamu semua, hai umat Islam. Kita ni lah ada iman. Nabi kecak ni kita kepada kita umat Islam tak? Umat Islam. Jauhilah oleh kamu as-sab'a, maf'ulun bih dia tu. Dia bahasa Arab tak? Maf'ulun bih dia as-sab'al mubiqat. Jauhlah 7 perkara mubiqat yang merosak, yang membinasakan. Binasa apa? Binasa tubuh. Tak, binasa amalan. Binasa pahala. Jadi bawa kepada dosa. Tu. Banyak lagi hadis Nabi tak? Ada satu lagi hadis Nabi kata, tuhbitul a'mal sittatu asya'. Nabi kata, terbatas segala amalan baik, dosa, pahala, amalan baik, ibadat yang kita buat terbatas, tak ada. Yelat. Tahu yelat? Dah bahasa apa? India. Dah yelat tak ada. Orang gepuk Syarul Lenggek. Ada bahasa dia. Tak ada, rosak habis. Bila? Dengan sittatu asya', dengan sebab perkara. Ada dah banyak hadis Nabi sebut. Ada. Ni Nabi mak mari berapa? 7 perkara yang digolong. Tak.
dikategori, diklasifikasi, tu bahasa moden. Dak sebagai dosa besar. Dak. Jadi kita kena kenal. Nak kenal bagai kena ngaji. Nak kenal sesuatu, nak kenal satu benda, kena mengaji. Tak ada kaedah lain dah. Kena mengaji, kena tuntut ilmu, kena cari guru. Dak, gitu. Jadi Nabi kata lagi, qalu ya Rasulullah. Dak, ya Rasulullah, wa ma hunna? Sahabat tanya. Wa ma hunna? Bahasa Arab. Bahasa kita kat apa? Gapo tu? Tu bahasa kita, bahasa Kelantan, bahasa Peru. Dak. Wa ma hunna gapo? Nabi jawab, qala, yakni Rasulullah jawab. Makulul kau dia kata apa? Asyirku, yang pertama syirik. Syirik antaranya dosa-dosa besar. Kita kena yakinlah bahawa dak iman kita ni selamat atau tidak, Allahu a'lam. Sekarang ni kita kata alhamdulillah dak amalan kita selamat. Iman kita selamat, boleh semaya, dak boleh lagi solat, boleh kerja benda-benda baik. Tak tahu lagi bila masa Allah boleh tarik iman kita waktu kita takut. Tak perlu tidak kena ngaji juga. La budda minhu dipanggil. La budda dengan makna mesti kena ngaji. Ada kata apa ngaji tauhidnya? Tak, apa ngaji tauhid kita asyhadu alla dah, kita syahadah dah. Ada orang tanya begitu. Tak, ada orang tanya. Apa nak ngaji lagi ilmu tauhid 40 banyak-banyak ni untuk apa? Kita Islam dah. Kita bersyahadah dah. Kita semaya ber dah. Solat, puasa, zakat, haji, tahajud. Tahajud tak kita? Tahajud. Biasa. Tak apalah dak. Orang kata apa nak ngaji? Samalah juga ngaji sebab nak jaga. Bapa ngaji perkara yang batalkan wuduk, sedangkan kita wuduk sah dah. Ambil wuduk. Cukup naik rukun wuduk. Yang pertama niat basuh muka. Dak, apa basuh dalam TV tu. Basuh comel molek. Dak. Tapi bapa kita belajar juga perkara yang mana hak muka yang perlu kena air. Tak kena, tak siapa hak muka, tak sah wuduk. Tu. Baru kita ngaji sebab takut berlaku kita buat perkara yang mubtilatil wuduk panggil. Perkara yang membatalkan wuduk. Kita ngaji juga, nak kenal. Nak kenal bukan nak buat. Kenal nak tinggal. Sama juga. Tak boleh kata gini, tak boleh buat lagu ni, tak boleh buat gitu. Tak. Nak kenal. Kena ngaji juga. Yang pertama syirik dosa besar lah. Kita alhamdulillah ada iman. Orang mukmin dah kau dah ni? Mukmin. Jangan apa baru ni. Kita beriman tak? Tengok sain, nak akad tangan. Tengok sain. Tak, kita beriman. Sekalipun orang lain kupu, sekalipun kita seorang duduk kalangan kupu, kita kena akad tangan aku orang beriman. Tu, siapa tahu tu. Jangan takut, aku duduk di universiti luar ni, Lincoln Wing. Tak, universiti London ni, semua orang ni. Pesyarah tanya, who's Muslim here? Orang putih. Who's Muslim? Kita pun takut kena kerak beasiswa macam tu. Ada akad ana muslim okey Arab tu. Ana muslim. Ada was ana, ada you. Ana in Arabic ana, saya. Gitu. Macam ada dalam video dah cerita tu. Kena yakin kita orang beriman. Jangan ada waswah. Sebab kita makan nasi lah. Ada waswah. Tak sedap. Berapa waswah makan nasi? Dok, gomoh halu dah. Bismillah tu. Tak. Tak ada waswah kalau hok nasi, tak ada waswah. Tak, hok ni aku ada kita orang beriman. Tak yakin sampai mati kita orang beriman. Ada. Dan dosa ni tak silap ustaz. Dosa-dosa besar, dosa kecil sekalipun dia terhitung, terbeban atas orang mukallaf. Tahu mukallaf? Mukallaf. Kalau Arab panggil mukallafun. Tak, mukallaf. Mukallaf ni sifatnya lah orang yang apa? Orang yang terbeban, diberati hukum syarak mukallaf. Makna dia banyaklah, antaranya dak man kullifa bi ahkamillah, contoh. Dak dengan hukum syarak lah. Manusia barang, maknanya orang yang terbeban, kullifa. Bina majhur ni. Yang je dah. Bina majhur. Fa'il dia hazah. Man kullifa, yang Allah yang memberati dengan hukum-hukum Allah tu. Ni. Mukallaf. Nak jadi mukallaf bila? Mukallaf. Mukallaf pula nak syarat mukallaf. Ada berapa? Belajar dah. 5, 4, 6, banyak dah. Dah, mukallaf. Yang pertama apa?
Yang pertama apa? Tak, yang pertama kilo. Tidak gila. Tu. Tak. Kilo orang berakal, orang cerdik, orang yang boleh menerima ilmu, boleh menerima pelajaran dalam kitab sebut. Boleh menerima ilmu. Anak nona ayatnya mukallaf ni lah yang diberati hukum syarak. Dosa pahala dikira dah bila mukallaf. Anak kecil udah kecil sebelum balik contoh. Sebab yang kedua ni balik sampai umur. Budak kecil dak. Budak kecil buat apa? Curi 7E. Naik motor ramai-ramai lagi dak anak buah-buah dia. Umur apa? Umur 9 tahun. Nak sikal lah lalu ni sikal lajak. Nyerak tepi ya. Popol pakak bawa obik belaka. Petok 7E ambil. Dosa tak? Tak dosa. Siapa tanggung? Mak ayah kena tanggung. Tak apalah budak-budak biasa buat dosa. Mana boleh tak boleh? Mak ayah kena bayar. Tak, dia budak tahu gapo. Dia tak kena berarti ke syarak, tak dosa pun. Atas setengah ulama kata, Asy'ariyah sebut, ahli sunnah kita kata kalau dia mati meninggal sebelum balik. Tak, pandangan kata dia syurga. Sekalipun anak orang kafir. Anak kafir pandangan itu. Pandangan kita bakar tu. Kafir, tak beranak rambut orange. Tak, orang putih, orang London semua. Rambut putih lah ke. Mata mana ada mata kita? Ni bitel. Mata biru. Ni belah. Ni tak. Bani Israel contoh. Tak, mata hijau. Janguk ah. Mati kecil. Sekalipun mak ayah dia kafir asli je. Kafir berabad. Tak. Duk kafir belaka. Tak. Dia mati, Tuhan nak kata dia syurga. Sebab tak ada hukum bagi dia. Bila dia menetap, siapa umur dia dah. Tapi tu siapa umur balik. Kalau tino ada mari hit. Kalau jatuh cukup 15, kalau tino mu cukup 15. Ada kita cucap ni. Tak. Balik. Akal ni tidak gila. Dengan makna sempurna akal, sempurna panca indera dua. Tak, panca indera. Ni masuk sini, silap. Akal ni maknanya tidak ni lah. Maknanya boleh menerima ilmu, faham tak? Mai sekolah, kenal naji, temu mayiz. Tahu mayiz? Orang yang reti membeza. Tak? Maknanya kalau ulama sebut kalau beri tak, kalau beri contoh, diberi pilihan tak. Kepuk, tahi. Tak, budak pergi, dia ambil kepuk. Ni kata, what's that? Tahi. Dia kenal, dia panggil mumayyiz. Kalau budak tak kenal, ambil tahi, cuak. Dia tak mumayyiz lagi. Setengah lama kata lagi, dia malu bertelanjang di hadapan keluarga dia sendiri pun. Contoh, umur 9 tahun. Tak, kadang ada 9 tahun ni pun ada. Yang tak malu. Masuk tandah pergi. Masuk tandah. Allah je bogel gini. Tak. Dia tak malu. Belum mumayyiz. Walaupun umur 10 tahun, 11 tahun dah. Kalau umur 9 tahun, dia malu. Ambil ketolah, Umi ambil ketolah. Tu bila ambil dia, tak ambil, dia malu. Mumayyiz. Tu. Nak beza. Ulama sebut banyaklah. Ada. Lagi, yang ketiga, syarat mukallaf. Kita nak tahu mana yang menanggung dosa ni, nak kenal. Awak semua ni. Mukallaf lagi. Awak tak mukallaf tu, tak mukallaf. Mukallaf belakang dah. Dah. 15 ke atas, mukallaf lalu dah. Yang ketiga. Sempurna panca indera ni. Allah. Ada juga kata ni, pendapat dia tak? Panca indera. Mana sempurna panca indera? Dua. Pelihat, dengar, pendengar. Dua tu. Ada dua ni, dia mukallaf juga. Dia pendengar dan dia pelihat. Boleh nampak. Kalau orang tak ada dua ni, luput dua ni dah. Dia tak boleh menerima ilmu. Dia tidak mukallaf. Contoh tua, umur berapa ikutlah. Dia buta sejak lahir. Dan dia pekak sejak lahir. Dia tak mukallaf. Dah nak ajar, tak nampak. Nak royak, tak dengar. Faham tak? Dia gugur. Tidak mukallaf. Sekalipun orang tua. Dia tak semaya ko, dia makan dah hari ko, makan haji. Kan ada? Kalau orang-orang tak betul, dok cari makan dalam tu sapuh makan. Tidak dosa bagi dia. Tak semaya pun tak apa, tak solat pun tak apa, tak puasa ikutlah. Segala syariat yang Allah tentu untuk buat, dia tidak mukallaf. Ni dua ni. Ni. Kena ada. Khilaf pula ulama kata. Tak, contoh, mari umur 20. Umur 15 molek.
Pelihak molek mata. Siapa umur 20? Kena bong. Kena bong ikut lah. Dok, oh kena, oh sang kena. Hilang habis, mata tak nampak. Buta tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Pendengar tak ada. Mana dikira 15 hingga 20 tu, itu dikira tempoh untuk dia dihitung dengan Allah. 15 antara peak tu. Tahu peak? PEAK. Mana tempoh masa tu, dah mudah tempoh antara dia sehat, sempurna panca indera akal dengan pendengar tu. Waktu tu lah dia dikira ngaji kedok, mu ayah wi semaya kedok. Dah tu dikira. Barulah dihitung. Yang keempat, sampai seruan. Dipanggil balighud dakwah. Tak apalah, tak boleh ikut jawi je lah. Sampai seruan agama. Tidak seruga pun ni, tidak seru main bola dak. Siapa dah seruga apa? Wajib main bola. Salah. Sampai seruan maknanya sampai ajaran agama. Tempat dia ada orang mengajar. Macam kita di Malaysia ni, siapa lana doh. Universiti Pambu, pondok banyak, masjid banyak. Takut bagi alasan kata, tak. Saya tidak sampai seruan. Masjid di tepi. Tuk muat dia gitu. Apa gitu, sampai seruan dah orang duk mengajar, duk bagi kuliah. Dah apa semua lagi ni. Jadi ni mukallaf ni lah yang tanggung dosa. Tak lagi. Tak. Kalau nak bicara bahasa Bali ni panjang pula. Dak ihtilam, mimpi yang pertama. Bagi kedua-dua, lelaki perempuan. Dan yang kedua, tamamul 15. Lengkap. Siapa umur 15? Sekalipun tak keluar haid. Tu. Orang perempuan 9 tahun ke atas yang keluar haid baru dikira haid. Kalau 9 tahun ke bawah keluar haid, tu tak kira lagi. Dipanggil darah fasad dipanggil. 9 tahun cukup dah takriban hijrah. 9 tahun ke atas perempuan bagi perempuan ni. 9 tahun 10 hari. 9 tahun 10 hari contoh. Tak. Dia mimpi, dia kata, "Mak, saya mimpi dah. Keluar darah, keluar mani," contoh. Muhid. Mak kira tengok kalender, hid dah. Kalau kira edak lagi ni, mu ada sebulan lagi sebelum cukup 9 tahun. Tu dikira darah fasad, tak kira hid lagi. Faham lagi? Tu bab pekoh. Kalau tak tulis jadi panjang malah. Balik tu tulis bila banyak. Dak. Orang lelaki pula bila? Dak. Bila orang lelaki? Keluar mani juga dengan mimpi. Buat sendiri. Tahu buat sendiri. Tak kena ajar, tahu laka. Kan nak tunjuk ustaz, band 6. Hai. Tak nak. Tahu laka dah. Buat sendiri pun dikira juga. Khilaf ulama hanya Ibn Hajar dengan Asy-Syarabli. Khilaf. Contoh nak mari mani contoh. Ni kepala zakat contoh. Ni peng tapi contoh. Jangan bayar. Peng. Jangan bayar ni peng. Contoh, khilaf. Ibn Hajar dengan Asy-Syarabli. Contoh, hari mani nak tubik tau. Nak tubik dah. Ditubik bila jadi khuruj, kena tubik. Baru dikira keluar. Nak tubik dah, lalu dah getar. Getar. Kau nak klik. Tak jadi. Khilaf ulama. Syekh Ibn Hajar kata, balik dah. Imam Ramli kata, tak balik lagi, dia kena khuruj. Tu khilaf. Secara khilaf tu. Tu tak ada gitu, bangun-bangun. Mak, mana basah? Dah. Beres. Dipanggil balik dah. Semaya bel kena cara, tanggung pahala sendiri dah. Mak ayah kena cara, kena ajar belaka. Tu. Tak bukan senang lah. Tu panjang pula balik ni. Jadi mukallaf ni lah yang tanggung dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dua-dua. Dosa besar disebut dah dalam kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, siapa nak belilah. Al-Kabairu. Imam Az-Zahabi, antara ulama yang ahli sunnah. Imam Az-Zahabi. Ada belakang dah terjemahan, ada ke Arab ada Al-Kabair. Apa kabair? Jamak pada kabirun. Tak? Kabair tu jamak. Mufrad dia kabirun. Tu. Besar-besar. Apa? Dosa besar lah. Tak, tu dosa besar. Dosa besar. Jauhilah dosa-dosa besar. Antaranya syirik disebut sini. Tak. Sepakat ulama bagi dosa yang besar. Tak, dosa besar tak dapat tidak kena taubat nasuha. Tak memadai dengan istighfar biasa-biasa. Tu sepakat ulama betul. Bagi yang dosa kecil, insya-Allah dia terampun dengan kita istighfar. Kita ambil wuduk, Nabi kata tu. Tak ambil wuduk. Nabi kata ambil wuduk, air yang jatuh daripada wuduk itu adalah gugur dosa-dosa. Ulama sebut dosa itu bukan dosa besar, dosa kecil.
Deh. Apa lagi? Amin bersama imam. Mai ada solat tu, maghrib, isyak, subuh tu. Bagi yang baca jahar tu. Amin amama. Tu Nabi kata juga. Nabi kata idza amana fa ammanal malaikah. Siapa yang amin dalam solat bersama dengan amin para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada hadis sebut gitu. Ghufira lahu, maka Allah hapus segala dosa dia. Dosa mana? Dosa kecil. Dosa besar tak dapat tidak kena juga melalui taubat. Tu beza dia. Ada beza dosa besar tahu lah tak? Apa dosa besar ni mai ni setengah dipanggil ba'du, setengah daripada dosa besar. Ada banyak lagi. Dalam al-kabair itu banyak, 80 berapa. Tak, banyak lagi dia punya dosa-dosa besar. Dan ni sebut apa ni? Antaranya sihir. Antaranya lagi apa? Dosa besar. Onani tadi. Ada juga dalam kitab al-kabair ni. Termasuk juga mengeluarkan iman ni dengan sendiri. Dengan tangan sendiri. Melainkan tangan isteri tu halal. Tangan awak sendiri. Tak, syok sendiri. Tu. Antaranya al-kabair, dosa besar juga. Apa lagi? Tidak menghormati ibu bapa, tu dosa besar juga. Wala taqul lahuma uffin. Khutbah baru ni ya. Tak. Terima kasih ibu, terima kasih ibu. Kau tidur. Tak. Terima kasih ibu, terima kasih bapa. Tak. Tak. Permulaan khutbah bagi 20 ada mengenang jasa ibu. Tu. Wala taqul lahuma uffin. Orang kata je. Uffin tu luar Arab lajah dia panggil kalau kita kat tu. Tak. Kelantan tak. Jadi tak boleh juga. Dia kata dah wala taqul lahum uffin, tak boleh. Ini ke sepak terajai lagi tak boleh. Ada usaha lebih. Je, hak lain tak apa. Sepak pun boleh. Dia ajar. Dah pun tak boleh. Hak lain lagilah. Tak. Sepak terajai lah ni biasa bunuh mak. Tak, bunuh mak. Apa lagi? Saman mother. Ada ke? Saya saman mak saya. Gila mak dia nak saman. Apa macam pelik-pelik lah ni. Tak. Awak dia kaya. Tak. Kaya, ada pakat, ada aljah, kemegahan. Mak sendiri nak saman. Lah kali tinggal mak rumah ke? Orang tua-tua. Jangan. Saya ustaz besar lalu. Awak besar saya esok. Tak. Ada Allah bagi rezeki. Jaga mak ayah. Berbakti selagi dia ada. Tak. Yang penting mak kata setengah-setengah kata jangan sampai kita pergi letak dia orang tua, jangan. Tak. Kita ada, kita orang tua. Sibuk mana kita? Jual kapal ke apa? Yang sibuk nak. Ada hargai mak. Sibuk sangat telefon. Aku mak sihat, gini-gini. Kekenya letih dia pun hilang dengar seorang anak ingat ke dia. Boleh jadi 10 orang anak seorang saja yang ingat. Ada berapa adik-adik api? 8 adik-adik. Ada. Belum tentu 8 ni boleh jaga mak, boleh basuh berak mak. Boleh hakak tanya dia sakit. Boleh hakak dia mandi, berak basuh berak dia belum tentu. Belum tentu. Tak jamin lagi. Tak. Kan tak ada dosa-dosa besar juga, tak lawan mak. Banyak lagi dah. Dosa kecil. Dosa kecil ni banyak kita buat. Tak tengok benda haram macam tu. Tengok benda-benda yang tutup aurat, tengok video lucu. Ada sekali dua dikira dosa kecil. Jadi amalan, kau makan nasi, tengok video lucu. Sehari kena tengok tidak demam. Tak. Tu dipanggil fasik lalu dah. Tu. Mengekali dosa kecil dipanggil fasik. Tak boleh kot. Buat sekali dua biasalah kita ni lemah. Tak. Kul insanu dha'ifa. Allah cipta kita ni dhaif. Kilang dia gitu dah. Default setting. Default setting. Tak. Gitu dah. Memang lemah dah. Tak. Cuma jangan jadi ke asal lemah tu. Saya lemah. Saya tengok pula. Tu pilih. Tu salah. Tu salah. Pendalilan yang salah. Tak. Tak boleh. Tak. Tengok apa lagi? Tengok awet. Tak. Lalu hang belah-belah KL, jom tengok Cikaru. Cikaru. Macam-macam lah bahasa tak. Super tak boleh. Tak. Satu lagi dia akan menyebabkan kita hilang kemanisan dalam ibadat. Hilang halawatul ibadah tu tak ada. Dia tengok semua repu. Jadi. Mari ya. Turun KL. Tu. Tak payahlah. Tak. Kita orang mengaji, tak jaga untuk menyebabkan ilmu tak masuk.
Dosa-dosa besar lagilah. Dak al-kabair yang sebut dalam ni. Jadi kita baca lagi, kita sambung lagi. Dak dosa-dosa kecil pun tak usah. Sebab terbina yang bukit adalah mayat yang kecil-kecil. Tak, tak usahlah. Jaga diri. Tak, mengajilah. Kau mana mengaji ya, nak kenal benda, nak kenal sesuatu, kena mengaji. Tak lain dah, tak ada cara lain. Tak. Walaupun ada lah learning macam-macam lah, tak. Dengan handphone, media, tak dapat tidak juga kena pergi guru, kena pergi mengaji, kena kenal. Kena kenal agama kita. Yang kedua apa lagi? Yang pertama asyirku billah, Nabi kata, syirik pada Allah. Apa makna syirik? Mendua ataupun iktikad ada yang selain pada Allah yang mampu memberi kesan selain Allah. Sama dengan Allah. Tu tak boleh. Ada iktikad ataupun iktikad ada selain Allah yang berhak disembah. Sama dengan Allah. Itu syirik. Ataupun satu lagi iktikad bahawa ada perbuatan yang boleh yang sama memberi bekah semacam Allah. Iktikad lagu tu. Kalau kita ada kita buat benda gini, garanti jadi. Kita pegang lagu tu. Kita pegang sebagai adat tak apa. Helikopter buat molek-molek comel, tak. Insya-Allah tak jatuh dah. Adat tak apa kita pegang gitu. Dalam hati kita Allah yang nak menjatuhkan kau. Nak beri selamat siapa tepat kau, dak Allah belaka. Tu syirik. Jangan ada yang kata, dak penado pun penado pun mensihatkan kita juga. Tu syirik. Kosi, tak? Kosi. Kita ngaji dah kosi dah. Tu. Nak bahas syirik panjang pula, tak payah. Tak kenal dulu syirik tak boleh. Antara dosa yang Allah tak apung bila mati syirik. Innallaha la yaghfiru wa Quran an yushraka bihi wa yaghfiru ma du dzalika liman yasha. Tu ayat Quran dah, Allah tak akan apung dah. Tapi kita yang ada syirik dak waktu hidup ada dak hak Nabi sebut yumsi kafira wa yasbahu mukmina. Nabi kata pagi-pagi umat aku ni pagi-pagi dia mukmin, petang pula kafir. Wa yumsi mukmina wa yasbihi kafira, petang pula mukmin, subuh pula kafir. Tu iman kita di akhir zaman ni. Nabi sebut gitu. Tu kita taubat siap-siap, kita jaga siap-siap. Lepas tu setengah ulama kata setiap hari wajib bagi orang umat Islam bersyahadah. Mana? Dalam semaya. Maknanya kalau orang yang tak solat, tak semaya dah, maknanya dia tak ada syahadah hari tu. Tu bahaya orang tinggal semaya tu. Tak. Maknanya syahadah ada dalam tasyahud tu. Dalam tahiyat tu. Kita nak baca at-tahiyat tu. Tak. Jaga molek syahadah, jangan buat benda syirik. Ada apa nak tanya lagi setakat ni? Syirik, apa nak tanya gini-gini. Setakat ni, Ustaz. Open. Q&A. Siapa nak tanya? Apa yang Ustaz tahu, Ustaz jawab. Gitu. Tak ada, kita nak sambung. Okey? Tak ada? Boleh. Baik, sambung. Yang kedua pula disebut wasihru. Sihir. Sihir. Sihir ni dipanggil talabis. Sihir. Boleh tak belajar ilmu sihir? Belajar ilmu sihir boleh. Nak buat sihir tu jangan. Kita belajar sihir gini-gini, tak boleh ni, haram. Nak kenal moga boleh. Tak. Pergi buat tu. Pergi tutup ilmu. Siapa yang ajar sihir ni? Jin. Korin. Tu. Daripada jin semua. Daripada syaitan pun ada. Sebab tu ulama tak lalu sadu zara'i. Tak seduk pera-pera jin lah. Ada sebut. Apa hukum saya nak jaga? Saya tak ada anak. Saya nak jaga jin 2 ekor. Weh. Macam mana jin? Ulama kata sekat lalu sadu zara'i. Tak payah. Dia jin. Alam lain. Kita alam ni. Takut-takut rosak binasa kita. Dia khianat tu, dia khianat ni. Ada penunggu lah macam-macam. Allah ulama sekat lalu sada zara'i. Tak samai tak. Sihir. Dah tongkat Nabi Musa tu? Sihir dituduh oleh Firaun. Tak. Sedangkan tongkat yang Firaun buat, dia lepas ada ular kok, tu ular mula-mula. Hak first Firaun sebut dalam Quran sebut. Dia lepas tongkat jadi ular. Pada pandangan orang penduduk, jadi ular sungguh. Pada pandangan Firaun tongkat ya. Dipanggil talabis. Berselindung. Adapun tongkat Nabi Musa ni ular sungguh. Tu sebut panjang pula kan nak cerita. Nabi Musa tongkat sungguh. Nabi Musa pun nampak tu ular, orang lain pun nampak ular.
Tu. Sebab ramai waktu tu Fir'aun nak kejar, nak bunuh Nabi Musa. Sebab Nabi Musa banyak lawan dia. Ada. Ada sekali tu, Fir'aun. Sebab Fir'aun ni mengaku dia Tuhan. Ni syirik belaka ni, kita nak kenal Fir'aun tu sendiri dia pernah mengaku Tuhan. Sehebat-hebat iblis, sehebat-hebat syaitan tak pernah mengaku Tuhan, tak pernah. Iblis jahat. Jahat. Kena. Dia tak pernah mengaku Tuhan. Ada sekali dia mengaku Tuhan. Dia sebut dalam Quran apa? Ana rabbukumul a'la. Tu khitab Nabi dah Fir'aun. Ana rabbukum a'la. Aku dinaik atas bukit sebab Nabi dia duduk tengah sama. Nabi Musa ni duduk mengajar, dia dengar-dengar, dia kata Allah Ta'ala disebut. Nabi Musa sebut. Allah Ta'ala tertinggi. Tinggi apa? Bukan tinggi duduk atas. Jangan faham gitu. Tu mujassimah pula. Faham dengan makna makanah. Pangkat Allah tu tinggi. Tak. Semoga awak sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah besar mana? Jangan pihak besar boleh tengok. Bro, besar tu maknawi, bukan hissi boleh tengok besar lagu mana. Maknawi, maknanya Allah itulah pangkat dia yang besar, kita patut takut ke dia. Tu. Sama dengan Allah Ta'ala. Bila Fir'aun dengan Allah Ta'ala, dia pun naik atas bukit. Atas piramid yang dia buat. Tinggi-tinggi, naik tinggi sekali. Khilaf ulama dari kitab Tarikh Tabari tu. Manja tu. Dia cerita pasal Fir'aun. Dah ada setengah cerita Fir'aun. Berapa kilometer tinggi tak tahu. Maknanya maju dah zaman Fir'aun tu. Kat sisi kita berapa tinggi? Berapa ratus kaki? Tak ingat. Tak apa pun berapa ratus meter lah. Tak apa sekilo. Tak apa 500 meter pun ada. Lah bawa. Tapi berapa kaki gitu ya. Tapi Fir'aun ni dia bina benda tu, dia naik atas. Mana Tuhan? Tengok bodoh dia. Bodoh cerdik tu. Bodoh. Jadi hak mana duk tiru Allah tinggi di atas. Bodoh juga. Tak. Ada. Bodoh juga lah. Tak boleh lah gitu. Tak. Bila naik atas, mana Tuhan? Tipu Musa ni. Nabi Musa tipu. Mana ada Tuhan tinggi? Dia pun nampak. Akulah tingginya. Ana rabbukum a'la. Akulah Tuhanmu aja. Dia ngaku Tuhan. Ada. Ditutup dia cari Musa. Mana Musa mu tipu? Ada. Panjang-panjang. Dialog dia dengan macam-macam lah Nabi Musa dengan Namrud sendiri banyak cerita dia. Saat Fir'aun tu mengaku Tuhan, tak. Nak cerita besar-besar tu, takutnya dosa besar dia tu, siapa? Iblis lagi. Dia ceritakan dalam Tarikh Tabari tu. Dia tu, Iblis lagi. Aku tak ada mengaku Tuhan. Takut ke Allah. Syaitan takut juga ke Allah. Dengar Fir'aun mengaku Tuhan. Mengaku dia Tuhan, Allah. Tak. Lagi bro. Tak. Sebagaimana lagi dia dengan azan. Nabi sebut. Dia Nabi sebut lagi azan. Siapa terketuk-ketuk. Ada tu dia ketuk, ada Nabi sebut. Lagi Iblis. Dengar. Dialog Fir'aun kata dia Tuhan. Berat aku Tuhan. Lagi Iblis. Biasanya gitulah. Awak tengok kalau di tempat-tempat Fir'aun ni kan ada dia punya kuasa besar. Dia pemerintah yang ada gereja dia gini-gini. Awak tengok kalau awak gimana masuk gereja Malaysia ni. Biasanya tempat tu lah banyak syaitan. Banyak. Kalau ada gerok. Iblis suka dia tempat lagu tu. Dia suka dia tengok orang. Dia suka mengheret orang pada syirik. Tu. Ada lama sebut gitu. Ada. Sihir yang sihir dia tu, sihir hak Nabi Musa tu mukjizat. Hak daripada ni talbis iblis dipanggil. Ada. Panjang cerita Nabi Musa pula. Tak tahu tiba-tiba tubik Nabi Musa dah. Tak apa. Kita nak tahu dosa-dosa besar tu dah daripada yang orang buat. Contohnya Fir'aun tu dia banyak lah. Sihir-sihir. Orang Melayu sendiri pun minat. Tak? Warna ni tak mari. Tak? Tak mari aku punya wedding. Aduh. Tak mari saya tu tak mari punya wedding. Pergi sihir. La ilaha illallah. Ada ke dulu berlaku? Tak. Orang tina tak sihir dia. Orang perempuan ni biasalah dia. Tak nak, tak apa. Saya tak nak kat awak. Pergi sihir. Saya tak suka. Saya ni taste saya tak macam awak. Saya tak suka awak orang macam awak ni. Dia pun marah. Sihir. Ambil gambar sihir. Teka puk. Pergi minta orang tu tak. Sapu minyak dagu. La ilaha illallah tu. Kena mengelak banyak. Dan bagi orang perempuan, awak kalau adik-adik ada orang lelaki, ada orang perempuan, adik-adik ada Tina. Jaga. Tuk gambar duk pupuh highlight tu ada pada berhenti. Takut jadi benda-benda lagu tu lah.
Orang ambil kena tengok dengan penuh dendam. Tu dah juga kena penyakit ain tu macam-macam tu. Ingat jaga. Kalau ni senang tak. Baju jemur tu senang lah. Tembok lah. Lekat sini bakar esok. Tingak aku dia. Macam-macam boleh buat. Dia jadi gila. Dipanggil apa? Allahu Akbar. Istilah orang Melayu ni. Apa kasih apa? Siapa tahu apa? Kasih betul dah. Kasih apa panggil? Pengasih. Ubat pengasih. Ada. Ada. Beringat tak? Orang lelaki pun sama kena juga. Kita beringat. Ada beringat. Sebelum tidur tu baca 3 kul. Luru-luru sapuh tiup di tangan sapuh hak Nabi ajar tu. Ada. Moga-moga tak daripada kena sihir tu, naudzubillah. Tak. Kalau di akhirat macam mana? Bagi orang yang penuh timbangan dosa, bagaimana? Di mizan tu, contoh di mizan tu. Tak, tiba-tiba hari perhitungan dengan Allah tu. Tak, tiba-tiba. Tak, tiba-tiba kan nak lukis dacing kan Allah Akbar. Tak. Betul tak ni? Contoh ni dosa. Ni pahala. Tak. Tiba-tiba hari tu seorang hamba ni Allah kata, tak. Pahala dia berapa? 90 100 kilo contoh. Pahala dia. Dosa 99. Allah buat gana dia. Dosa ada ni. Tapi lebih. Dosa banyak juga 99 tapi soseh dengan 100 pahala. Allah buat gana dia. Neraka lagi. Siapa kata neraka? Up your hand. Neraka 2 orang lagi. Tak ada bimbang. Mak tadi. Nak betul pun takut. Salah pun tak. Tak. Neraka. Apa neraka? Pahala. Pahala pula dah syurga. Syurga. Tak sebut dah dulu. Lebih 100 pun masuk syurga dia. Masuk syurga. 99 pun tu terhapus. Tu rahmat Allah. Tak. Dengan rahmat Allah 99 ni tak ada. Burn. Tahu burn? Fire burning, tahu? Tu lagu tak? Sinkistan tak? Tak. Habis. Tak ada. Masuk syurga. Hak nak pula jadi takutnya tak? Pahala berapa? Lebih contoh lebih dosa. 101 kilo. Lebih tak? Lebih. Masuk neraka syurga. Masuk neraka. Tadi tu lebih sikit ya Allah kata Allah mu. Tiba-tiba nama Cik Mak Beno. Kiko Anar Allah Akbar. Itu dicerita sungguh ada hadis gitu. Dia akan sebut nama kita. Tak, untuk bila ngadak mahkamah Allah tu bila ditanya-tanya habis apa? Penat habis dah. Semua penat, di mizan penat, di mahsyar penat, di sirat penat. Berapa ratus tahun lah tu. Tak. Sampai sini perhitungan masuk syurga ni, syurga neraka. Tak. Tiba-tiba neraka. Nauzubillah, kita minta jauh. Tak. Tak tahu lagi kita ni tak tahu. Tapi ada dah di azali. Allah tulis dah kita neraka syurga. Tapi kita ambil adat Allah kata yang buat baik syurga. Lepas tu kita duduk semolak, duduk semaya, sedekah. Tak, duduk mengaji. Tu ni nak pergi pahala, nak ambil pahala. Tak. Cuma ulama kata hak ni dimasuk ke dalam neraka ni hak lebih sekilo ni lah. Lebih sekilo ni lah. Tak masuk lama. Bakar hak lebih ni lah. Tu rahmat Allah juga tu. Tak, 2 je kita nak selamat. Kalau kita ni di ahli neraka, na'udzubillah. Ulama kata 2. Yang pertama Allah apung. Allah perkenal Allah ada dia buat tak tersembunyi mana-mana tu Allah apung dah masuk juga. Yang kedua syafaat Nabi. Faham tak? Syafaat Nabi ya. Dapat 2 tu insya-Allah di syurga. Ada cuma hak bakar ni bakar sikitlah, tidak bakar super. Ada rahmat Allah tu. Tak? Tu ulama bicara dah. Apa dalam Quran tu? Ayat Al-Qari'ah ke? Cuba baca Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Tu. Fa amma man sakulat mawazinu
Fahuwa fi syatir radiyah. Barang siapa yang penuh timbangnya dia, mawazin, timbangnya, mizan tu penuh. Fahuwa, maka dia insyah hidup radiyah dalam keadaan redha. Masuk rega. Lebih timbangnya tu. Daripada hadis ni, ulama buat lagu ni, daripada Al-Quran tu. Lepas tu? Wa amman khafat, siapa yang sikit, ringan, bahagia pahala ni. Khafat mawazinu, timbangnya dia ringan. Fa ummuhu hawiyah. Maka dia lah neraka hawiyah. Masuk neraka. Nauzubillah. Wa ma adraka ma hiya? Allah tanya. Allah tahu dah, Allah tanya buat kita. Allah tahu dah bagi istifham. Dak, tanya nak royak. Allah tahu dah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu kau dak weh belaka mak aku. Hawiyah tu apa? Jawab. Narun hamiyah. Baca Al-Quran itu pada takut dah. Oh itu. Betul tak? Takut kau neraka dah. Takut kau takut dah buat dosa ni. Ha, dak. Ingat ayat tu. Fa amma masukuna. Dak. Allahu akbar. Moga Allah selamat kita lah. Dak. Daripada kerja dosa-dosa besar ni. Tapi dak. Ada ialah Allah buh orang nak buat dosa banyak buh dalam neraka. Nazmi nak tanya. Ha? Sama berat tunggu. Oh ni. Tunggu berapa lama? Beratus-ratus tahun tunggu pula. Perhitungnya. Tak? Bagus Najmi tanya. Tak. Kau sama berat. Ada ulama sebut. Ada juga dalam Quran. Bila sama berat 100 dosa, dia kepala hari dosa dia banyak buat agak tapi maya. Pas maya pergi maju judi. Oh sekali. Tak. Tak. Macam-macam buat dosa buat pahala banyak sedekah macam tu. Tak. Kalau dia ni orang lara betul. Setengah ada orang jenis lara banyak. Tak. Pergi hotel, tidur dengan awet. Kehidupan dia diagak, kerja cari piti, pergi minum agak, disco gini-gini. Tapi dia tengok masjid-masjid nak sumbangi dia bagi. Ha tu. Nampak? Pernah ada jumpa? Tak pernah jumpa orang yang bagi masjid. Tak. Ustaz apa dia cerita. Tak. Keluar hotel baru. Tak. Keluar hotel dia jumpa ustaz tu, dia kata, "Ustaz, saya dengar ustaz ada nak ni gini-gini." Ya, ada sungguh saya pernah buat dalam Facebook. Dia tak payah ambil cek. Orang kaya, orang dia cek, orang dia cek. 5,000 untuk masjid. Dia dak pergi awet. Mabuk, darah mabuk, agak, darah agak. Nampak? Kita jangan hukum lagi tu, jangan hukum. Kalau dosa kita kena kata dia dosa, pergi minum agak tu syariat Allah suruh, Nabi suruh lagi. Jangan minum agak, jangan buat gini. Cuma siapa tepat, siapa bila masa tu, dak dia kena tengok mula apa baik dia buat. Silap-silap Allah pandang dia buat baik sikit tu, Allah hapus habis dosa dia. Tu rahmat Allah tu. Lepas tu masuk syurga ni tidak dengan amalan kita. Adat kata memang kita kena buat amalan. Kena buat amalan walaupun sikit. Tak? Tu ingat. Lepas tu kita tak boleh nak pandai ke? Kedarah-harap, duduk disco. Kita pakai piah. Sebeh. Tak? Oh sebeh. Jala-jala berhenti tengok ke? Ada? Tak. Dia punya action dia. Tak ada ikutlah. Cuma jangan jeh orang yang buat dosa. Kita benci dosa yang buat tu, Allah suruh, syarak suruh. Tak. Cuma hakikatnya bila kita pergi, ya Allah, lagu mana aku pakai lagu ni. Takut diakhiri pula dengan buat dosa pula. Tu. Banyak bahasa lagi. Pening kepala pula, dak nak fikir. Tak. Lepas tu khilaf Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah tak, Al-Asy'ariyah Maturidi beza. Asy'ariyah Maturidi. Tak. Asy'ariyah kata Allahumma salli ala sayyidina. Asy'ariyah kata penghujung kehidupan manusia tu yang Allah kira. Hujung, waktu khawatim, waktu yang nak habis. Allah kira waktu tu. Indah ketika mana? Indal maut fil khatim. Ketika nak mati, Allahu akbar, salah. Asy'ariyah fil khatim. Pada penghujung hayat. Dia tak kira ni awak duduk mengaji masa ni, ujung-ujung takut celu. Tiba-tiba buat dosa. Ada ke? Okey. Dulu molek, Ustaz pernah dengar lah isteri Ustaz cerita, sayang dia. Dulu pakai bodoh molek, pakai baju labu,
Lah ni tak. Pakai tudung sikap ah. Beli-beli ni. Beli-beli. Tu pun atas dunia lagi. Kita tengok akhir hayat ni, waktu dia nak mati tu. Waktu tu Asy'ariyah, pandangan Asy'ariyah kata, waktu nak mati baru. Hak ni tak boleh hukum lagi ni. Ustaz ngajar, besok gini-gini. Awak duk ngaji ngapa Quran? Bayang baru. Tak. Hak akhir tu. Cuma, jalan dia ni kita ambil dah. Jalan nak pergi syurga mana? Ngaji. Ada. Ngaji. Cuma pandangan dia. Bukan nak menafikan hak kita buat lah ni bukan. Cuma nak royak jalan yang kita duduk ni jalan yang ke syurga dah. Orang kata tebah jalan nak ke syurga. Tak? Syurga ni penuh dengan rok naik perahu. Ni kita tebah jalan nak pergi jalan. Kita duduk jalan tu. Maturidi pula kata indal hayah. Ketika hidup. Waktu hidup tu, kita ada waktu ni, kita ada maya ni, kita terus maya. InsyaAllah di akhir pun baik. Supaya kita pakai belakang pandangan ni, betul belakang. Ni ahli sunnah belakang ni. Dua ni. Betul belakang. Kilah situ je. Gitulah. Ada pun nak tanya lagi setakat ni? Ada? Ikam. Ihkamuddin, Bangun, saya tak nampak bangun. Bangun, ihkam. Duduk. Baik, terima kasih. Ada riak tu syirik. Betul. Nabi kata inna akhwafu ma'alaikum. Sesungguhnya aku takut pada umat-umat aku nanti ar-riya. Nabi kata syirik khafi. Syirik yang kecil, contoh riak. Tak. Setengah ulama kata riak, kita buat amalan kerana riak. Nak tunjuk kat orang, tu satu riak. Yang kedua, kita takut buat amalan, takut orang kata kita ni baik. Tak riak. Riak juga. Tak? Riak juga. Kita yang pertama, biasa kita buat semaya, kita pergi semaya. Nak tunjuk orang kita ni bisa. Tak baca maghrib tu imam. Baca panjang. Suruh orang tak je dengar. Sedap. Niat nak tunjuk kat orang. Contoh. Tak. Yang kedua, riak juga. Yang mana? Nak semaya, nak main sunat. Contoh, main sunat. Takut orang kata kita ni soleh pula. Tak apa, malah buat. Riak juga. Sebab takut pada amalan. Nak buat tapi niat kerana Allah. Tu riak juga. Ada pandangan lagu tu lah. Melainkan satu saja yang tak kira riak. Buat kerana riak pun Allah terima. Mana? Selawat. Selawat lah. Ribu mana pun nak tunjuk kat orang. Setengah ulama kata diterima. Sebab selawat ni pada Nabi. Nabi kita. Batu kalau dia jadi hebat, jadi sehat, kuat. Beragah buat amalan dengan selawat . Masa setengah ulama kata paling afdal sekali zikir, wirid lepas maya, selawat lalu. Ada juga kata gitu. Cuma hak kita ada amal sekarang ni tak. Tak apalah. Molek juga ada hadis. Subhanallah kali jam dah. Cuma ada juga pandangan kata selawat . Selawat riak setengah mana pun Allah terima. Tu. Selawat saya. Hak lain ngapa Quran, baca Quran, zikir, duduk ngajar ustaz sendiri. Wah kena riak belaka, boleh kena belaka. Dia tak kira orang. Dia tak kira tok guru, tak kira mana-mana kena belaka riak. Nak tunjuk kita hebat. Siapa di akhirat Allah kata tak ada amalan habis. Allah kata Allah herdik, Allah hina. Dia pergi cari pahala dengan hak mu tunjuk. Malu kita. Sebab di akhirat tidak ijma', tapi ada pandangan ulama kata dosa kita ditayangkan. Di akhirat dosa-dosa kita ni sebab kita cerita dosa besar kan. Saya ingat dosa kita ditayangkan. Allah nampak. Dah kalau kita taubat dah. Tak ada taubat dah. Maknanya buku catatan kita tu tak ada dah. Malaikat roket atik buang dah. Tiba kita taubat dah. Dosa-dosa yang taubat dengan Allah pun tak ada. Potong tak ada. Yang ada masih ada tu ditayangkan. Waktu kita malu. Allah sebut. Ada sebut dalam hadis lagu tu. Tak ada dah malu yang paling asyadul hayat sekali. Malu yang terlebih malu adalah malu di akhirat. Malu di depan Allah. Lagu mana malu.
Allah. Sekali tu tak. Ni dialog perbualan orang kafir yang diazab dengan aku. Tak. Dia kata, cepatlah, aku tak boleh duduk dah sini ni. Aku tak boleh duduk dah sini. Dan Allah kata, boleh. Nak pergi buluk. Cepat. Faham tak? Duduk dalam alam barzah tu lama. Orang kafir lama. Bagi orang yang beriman, dia rasa tersaat. Dia tengok, mizan. Dia tengok, syurga. Allah. Tu nikmat bagi orang yang soleh, orang yang Allah sayang. Moga-moga Allah jadi kita ni orang yang Allah sayang. Allah maj'alna minas solihin. Jadi orang kafir nak pergi, tak serah di sini. Lama dah ni. Pindahlah, tak segi dah. Pergi Masya pula. Beratus-ratus ribu tahun pula Masya. Dia pun Allah tak serah. Allah nak menghina ke lagi. Tak. Banyak dialog dalam Quran cerita banyak. Kalau tak baca jadi panjang pula. Tak. Tak. Lepas tu di akhirat, kita ahli sunnah boleh melihat Allah. Nikmat yang paling besar sekali, ulama kata nikmat bila melihat Allah. Tak. Lepas tu tanya, orang kafir boleh tengok tak zat Allah? Orang kafir. Tak. Setengah ulama kata, dia akan minta nak tengok. Tapi bila tengok zat Allah, dia kau sakit. Ya, tengok untuk kau Allah beri tengok zat Allah tu, nak bagi disuruh, takut. Tu. Orang mukmin tak, dia tengok dengan Allah tidak bertempat, dengan tidak begitu tu, tengok dengan apa gitu, tak, dia akan lagi suka. Tu, nikmat orang mukmin. Orang kafir Allah tunjuk juga, tapi tunjuk bukan nak suruh nikmat. Tunjuk bagi nak suruh dia, kau takut, kau sakit di akhirat. Tu. Orang kafir. Sebab dia takkan melihat Allah. Melihat boleh, nak kata melihat untuk kau sakit. Untuk kau dia lagi sakit, macam menyesal yang Allah, itu. Orang kafir tak? Batu lawak, kalau babak dosa ni, tak? Allah. Dalam hadis Tirmizi tak ingat? Ingat? Ada Tirmizi, Nabi sebut daripada siapa Allah? Tak ingat. Abu Hurairah ke? Hadis Tirmizi sebut. Innal mu'mina disebut. Sesungguhnya orang mukmin, kita ni lah. Yara zunubahu ka'anna fi asli jabalin. Tu. Tak. Sesungguhnya orang mukmin, tak. Yara zunubahu, melihat ia orang mukmin akan dosa-dosa banyak dia tu. Tak. Fi asli jabalin. Seolah-olah ditengok waktu dia duduk di kaki bukit. Ni hadis Tirmizi, saya ingat. Hadis Tirmizi. Seolah-olah dia duduk kaki bukit. Mana kaki bukit? Bukit Kita tengok bukit besar. Tak. Yakhafa an yaqa'u alaih. Dan dia akan takut bukit tu jatuh atas muka dia. Atau orang mukmin pandang dosa gitu. Dosa besar, dosa kecil sama. Tu orang mukmin dia akan pandang lagu tu. Maknanya apa? Takutnya dosa ni ditimpa atas dia. Yakhafu an yaqa'a alaih. Ditakut an yaqa'a, bahawa jabal tu yaqa'a, jatuh, ditimpa alaih, atas dia orang mukmin tadi. Tu. Sebaliknya muqabbil bagi orang yang jahat. Wa annal fajira, Nabi sebut. Sesungguhnya orang yang jahat, orang yang buat fahish, orang yang buat kejahatan, dia buat menemukan ni. Wa innal fajira yara zunubahu kazubabin. Melihat dosa dia tu kazubab, seperti lalat. Lalat. Banyak dapur ni lalat. Kereta ni banyak lalat. Yakhaf an yaka'an fih. Dia takut lalat ni hinggap hidung dia. Faham tak mana Nabi sebut? Orang yang buat jahat ni takut dosa buat kan? Dia takut dosa tu seolah-olah macam hinggap di hidung dia. Kan orang kalau lalat main di hidung. Gitu je. Hanya permainan bagi orang yang fajir, orang yang buat dosa, yang maksiat. Na'udzubillah. Dan kita pandang lagu tu. Dosa-dosa kita. Ada dosa belaka. Ustaz cara ustaz dosa. Awak cara awak. Ustaz cara ustaz. Tu email cara tu email. Ada belaka dosa dia. Ada. Hak luar cara luar. Fitnah cara fitnah. Ada. Curi cara curi. Ada. Tu kita kena ingat. Ada. Gitulah. Innal fajir. Orang yang buat dosa gitu. Lalak kan, lalak orang mari tu makan lalak mari. Apa lalak? Gitu ya. Orang beriman tak, orang mukmin dia tengok dosa dia tu seolah-olah hidup di kaki bukit. Ya khafa an yaqa alaih. Takut bukit tu jatuh atas dia. Maknanya takut dengan dosa ni. Tak. Ada pun orang fajir, orang yang tak buat dosa, ada apa-apa. Dosa ya pun. Nanti taubatlah. Ada masa lagi kan. Aduh. Tu. Tak.
Ada masa apa kita lewat dah ni. Nak mati tak kaya dah. Tu. Lepas kita habis buat berlaku dosa. Contoh, tak habis lagi ni, tak masuk dosa yang ketiga lagi ni. Jangan tak, mari tengok Ustaz Royak gitu. Tak. Berlaku dosa, tiba-tiba kita ni terbuat dosa, ikutlah dosa besar kecil. Istighfar lagi. Cara dia, ya Allah, salah. Tanda kita ada iman. Kita buat tu, kita, tak boleh buat aku lagu ni. Salah ni, Allah marah. Ada iman lagi tu, iman ada lagi tu. Oh, kita takutnya buat dosa pun. Tak apa. Tak rasa apa. Tu kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Tak, tu. Betul lah Al-Quran sebut kan? Wa idza fa'alu fahishatan. Sambung. Au zalamu anfusahum zakarullah. Wa idza fa'alu, bila terbuat, fa'alu ni ikutlah berbuat dengan ikhtiar, dengan cara kita buat, ikhtiar kita nak buat. Ada fa'alu akan fahishah. Akan benda-benda yang keji. Fahishah ni benda yang buruklah, fahishah. Tak. Lepas tu au zalamu ataupun muzalimi diri sendiri, anfusahum, muzalimi diri sendiri. Zakarullah, ingat ke Tuhan lah. Tak. Sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan tu mulai ikutlah nak solat ke. Dengan kita sedekah baca Quran. Tak. Tak, zakarullah. Fastaghfiru li dzunubihim. Tak, ikut sambung. Okey, fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa fa'sa ulai, sambung al-ayah. Tu. Awak ngapal kan? Awak ngapal dah, ustaz baru tengok tadi je. Tak, tu. Baik, na'udzubillah. Baik, yang ketiga, dosa apa lagi? Membunuh. Dalam hadis sebut, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh nafsi ni jiwa lah. Orang tu, tubuh badan tu. Allati harramallahu, yang Allah haramkan atas dia kecuali dengan hak. Dengan hak ni apa bunuh dia boleh, dengan hak mana? Perang, qisas hukum tu. Tak, perang boleh lah, perang. Waktu perang tak, boleh bunuh. Memang waktu perang, memang dia kena bunuh. Ada orang Yahudi contoh. Ada kapi-kapi orang Majusi yang memerangi umat Islam, kita kena bunuh. Tu bunuh dengan hak. Tak ada kita lah ni bunuh mak, bunuh ayah. Tak, kelar tu kat ayah. Ada kan? Allah, ada. Ayah tak boleh biti. Apa jadi gitu? Kadang ada sebabnya. Dadah. Ada bunuh cara-cara gitu. Tu. Yang keempat, apa lagi? Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Tu semua dosa-dosa besar lah kau tu. Melainkan nak tukar harta ribawi boleh. Apa harta ribawi contoh? Pitih harta ribawi tu. Emas. Contoh emas. Kita ada 5 kilo emas. Kita nak jual beli emas, nak tukar emas. Boleh nak tukar. Dengan syarat jumlah yang sama, berat yang sama. Pada waktu yang sama. Kena berjumpa dua tu nak tukar. Tapi dengan syarat 5 kilo emas. Boleh. Sama juga dengan duit. Tak boleh kita ada pitih 10 jar nak beli pitih 50 jar. Aku ada 10 jar ni nak beli 50 mu. Boleh. Mau 50 jar mu. Sama-sama bongok. Tak, ambil 10 jar, awak 50. Riba. 50 tu riba. Nak tukar gitu boleh. Sama harga. Sama 50 jar, 10 jar tukar. Tak ada faedah. Tapi kena tukar gitu. Tidak berlaku riba. Tu. Ada buat tanya ni, riba. Tak ada. Kita ni alhamdulillah tak ada apa lagi lah. Awak pun belajar. Ada besar-besar nanti. Dok jadi orang kaya, koprak. Ingat, jaga molek. Apa lagi? Yang kelima, apa lagi? Makan wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Harta anak yatim ni harta yang hak dia. Tidak boleh kita senang-senang lain nak ambil. Sekarang ni banyak berlaku. Biasanya mak saudara ada kot. Mak saudara, pak saudara, adik dia mati. Adik dia, anak adik dia tu, anak saudara dia. Tukar nama, tukar gerai, tak? Buh nama dia. Dia anak yatim, mak dia mati contoh. Patut atas keturunan dia tu waris. Tak? Dibahagi dengan kodai yang cukup Allah atur dah. Ni ambil ke dia. Adik saya, mana boleh. Mu memang waris, tapi waris kalau mu tak nikah. Mak saudara kita, harta waris, harta dia boleh kita terima juga. Kalau dia tak nikah. Kalau dia nikah ada anak, turun ke anak dia. Mu tak ada. Tu. Ngaji dah ni ke? Wasiat, waris apa semua tu. Tu. Makan harta yatim jangan.
Hmm. Lagi yang ke enam lagi ha. Lari daripada perang dia susah kok. Tak lari daripada perang dok. Lama-lama duduk kupu molek-molek. Dok lari. Ha. Kalau kita Melayu kat panggil apa? Istilah orang Melayu. Pengecut. Ha, pengecut. Molek-molek semangat. Oh, takbir. Oh, siapa tepat. Dok. Lari klik. Ha, dok. Tak silap Ustaz ada satu kisah. Dok, kita Allahu Akbar. Nama apa dah? Julaibib. Oh, ni nama Julaibib. Sahabat Nabi Julaibib. Ha, pernah dengar Julaibib? Pernah dengar kisah dia hak dia nikah. Ha, dia nikah. Ada kisah Talih Tabari cerita dalam ada Nabi cerita Julaibib. Ha, dia ni Julaibib tidak comel lah. Orang dia hudu, ada dia duduk pasar gitu. Nabi gitu tegur, ya Julaibib, Nabi lagi kat dia. Kan Nabi kat dia, Allah sukanya Nabi mu ada, Julaibib. Ha, Julaibib. Ha, satu kali dia kata, mu ni omor lah hanjuk dah, Nabi kata. Dak, ha, marilah, aku nak pergi anak dara seorang. Nikah lah. Terus kata, Allah ya Rasulullah, aku gini, tak comel, rupa, tak ada. Harta lagi lah, kurang gini-gini, hijau biasa dah. Siapa dia nak kat aku? Rasulullah kata, apa aku minta lagi. Lah kali ni jumpa anak dara seorang, pergi ambil, jumpa, tengok. Ha, dak. Rasulullah pergi satu rumah. Rasulullah kata, setahunya ada anak dara. Tak, cerita dia, anak dara ni, ada anak dara. Jadi aku nak nikah ke Julaibib ni dengan anakmu. Rumah. Ha, dak jadi. Dak. Orang kenal belakang Julaibib ni. Julaibib. Sebab ada kisah dia tak lari daripada medan perang sampai situ. Tak. Ha, jadi siapa-siapa tepat dak Julaibib. Semua wilayah tu kenal Julaibib. Kenal dia ni duduk ke datu. Dak, duduk dengan rupa dia tak ada rupa mana, huduh lah kita kata. Nak banding kita ni Allah buat lagu tu dia. Ha, jadi dia macam dia jadi macam malu lah bila orang Nabi kata nikah ha. Dan Nabi suruh. Apa dia nak nari? Ah, tak usah. Ada. Nabi suruh. Dia pun tak apa lah nak Rasulullah nak cari. Nabi pergi satu rumah, tanya ada seorang anak dara. Aku nak suruh mu, anak daramu nikah dengan. Dah anak dara dia dengar Julaibib, mak dia dengar Julaibib. Allah, Julaibib. Nanti dulu Rasulullah kita tanya anak. Ha, kita tanya anak dulu, anak nak ada. Anak orang juru. Kena butir panggil bahasa itu kena butir. Jadi siapa-siapa tanya, anak Rasulullah mu nak nikah dengan Julaibib, mak tak kenal, mak ada mak gitu. Mak tak suka Julaibib. Anak ni jenis iman. Kalau tu lah Rasulullah suruh, aku nak. Oh. Rasulullah suruh. Jadi mak tak depan Nabi tak tunjuk lah dalam cerita tu. Ha, ada. Bukan bahasa je, bukan tak kecek tadi. Bahasa Arab lah, bahasa pok dia lah. Jadi Ustaz rakam gitu je. Dia kata, Ustaz rekor, saya tak ada baca gini. Apa? Tak. Jadi, siapa-siapa tu, tak. Mak ayah pun setuju lah, ada Nabi suruh. Tak. Nikah. Tak kena sungguh, nikah sungguh. Nikah Julaibib. Malam pertama biasa. Tak, malam pertama tak ada lagi main futsal. Tak ada lagi cuci awal, tak ada. Duduk dengan bini, kena tidur dengan bini. Jadi malam pertama duduk. Tak. Takdir Allah biasalah malam pertama dak nak berlaku persetubuhan nak jimat. Julaibib nak jimat dah. Rasulullah panggil. Bum. Seluruh dengar kota Mekah, tak silap kota Mekah. Habis dengar. Tu nak pergi pergi apa tak ingat. Pergi. Julaibib pakai baju tinggal bini dia. Kalau kita tinggal, oh no chance. Tak. Julaibib tinggal. Apa lagi? Pergi. Tinggal. Tak ada jimat. Tak ada masuk asyafah ke dalam parak perempuan. Tak ada jimat. Tinggal. Dah sedih tak isteri? Sedih. Bila sedih, dia minta, tak apa. Tak, kalau aku selamat, insya-Allah kita jumpa lagi. Aku tak jumpa di syurga. Tak silap Julaibib kata begitu. Ha, tak siapa? Pergi, habis pergi kupu. Biasalah habis pergi selamat belaka. Semua ni tak kenal Julaibib, dah tak tahu ke Julaibib. Dah orang duduk tepi biasa, orang yang hudu, orang tak kenal. Sebab Julaibib menyendiri. Siapa waktu tu tak nampak, kumpul belakang kita ada belakang. Mayat ada meninggal. Sahabat-sahabat Nabi ada meninggal, kumpul-kumpul setepat. Dah. Cukup belakang dah. Sahabat-sahabat Nabi kata, cukup dah. Tak ada belakang dah. Ni alhamdulillah kita hidup, alhamdulillah selamat-selamat ni. Ni mayat-mayat kita ni. Rasulullah pun jalan ke belakang. Tanya. Tak ada seorang ni, tak ada. Tak ada seorang. Sahabat Nabi siapa? Mana kenal Julaibib? Jadi Julaibib pergi sebab
Atas nama dasar ada syahadah. Nak perjuang Islam, nak perjuang, nak pergi pergi bunuh orang kafir musyrik. Tak. Gigi, nak gigi kat belakang, telata. Nabi puakak. Ustaz tak ingat, Allah tak ingat. Apa ayat Nabi tu? Tak ingat. Apa ayat Nabi bila akak mayat julabi tu? Nabi kata apa? Ustaz tak ingat. Tengok mula orang dia tak kena buka balik. Nabi kata apa? Nabi kata kau arak tu sedap ah. Nah, tu. Julabi meninggal. Dah jadi? Bini dia jadi? Janda berhias. Tak ada jimat, tak ada apa. Tak. Dak Julabi meninggal. Tu kisah Julabi. Tak lagi. Sekali pemalai tamu dia tak lagi. Rasulullah panggil, bum dengar. Untuk pergi. Dia pergi. Dah kita boleh tentu lah. Pakai pia, sobek. Tawaduknya. Pergi boleh tentu. Ustaz di pun, hey. Tak, boleh tentu iman kita. Pakai lagi dulu lagi tak apa. Suruh demo, kita duduk rumah. Tak tahu. Wallahualam. Tu, selamat. Itu kita Julabi. Panjang kisah dia panjang. Cuma Ustaz rekah-rekah gitu. Saya ingat balik. Julabi. Perangan tak. Betul. Okey, ada apa zakat ni? Tanya. Yang bab lain tu kita tahu dah. Tengok hadis tu, masing-masing tengok hadis tu, dan tengok apa tujuh dosa besar tu tengok. Tengok, baca, dan insya-Allah kita pergi pada perbahasan lain lah, syirik. Dia bahas syirik tepi tu. Apa makna syirik walaupun Ustaz hurai-hurai dah sikit tadi. Kita sambung lain kali. Ada apa lagi nak tanya? Setakat ni. Macam mana? Ada apa tanya? Kelah tanya bab lain ke, bab setakat ni ke. Takut anda macam sombak tak tahu, okey boleh tanya. Apa iman? Okey, siapa nak tanya? Ada nak tanya tu banyak, cepat. Tak apa masak awan ni banyak. Masak awan ni. Okey. Iman tanya, awak tolong tanya. Boleh. Oh, kena tak sid dulu lagi. Pitih ni termasuk atas dengan bank negara. Ingat tak bank negara dulu pernah buat keluar duit, ni duit yang asal. Ingat dah dulu awak dah tak tahu zaman start dulu sempat. Waktu yang duit kertas 2 ya. Jadi apa? Zaman Ustaz ada tu 2 ya. Zaman bila Ustaz tak ingat, zaman Ustaz kecil, orang kata tak boleh beli dah dengan 2 ya tu. Tak boleh beli dah. Maknanya tidak ada nilai. Faham tak? Tidak ada nilai atas kuasa beli. Tak boleh dah. Ini ke duit kuk. Kuk bak-bak. Kalau kita panggil kuk, duit kuk. Duit orang Malaysia Duit Thailand. Duit kuk tu. Kita nak pergi akak jual beli dengan duit yang tidak tu, tak boleh. Orang Kedah pun tak say. Pitih kuk ni. Orang ni tak boleh nak bakar. Sekali pun pitih lama. Ini yang terjadi pada Ashabul Kahfi tu. Dia keluar gua, lagi beli makan ni. Allah tidurkan dia 309 tahun, keluar pergi jumpa ke. Mana lain habis. Lain dah. Kapung dia tu jadi lain dah. Jadi dia bila lagi nak beli, ni pitih 300 tahun dulu. Tak boleh beli walaupun pitih lama, tak ada nilai. Tak. Kalau ada nilai boleh akak jual beli tak. Sama juga dengan kalau awak kita pitih ketah kita tak. Kalau kita nak potong stek ke apa semua, dia tidak nilai, tidak sahih. Tak. Ada di bank negara, ada belakang bank negara tu. Tak. Nak beli siapa dia nak? Awak kalau awak tokek pun orang nak beli dengan pitih lama, awak tak sih. Pitih lama tak ada nilai dah. Ya ada nilai gitulah. Siapa? Ayah Ustaz, duit 2 ya tu dia sipil lebih dia. Pak kenangan gitulah. 2 ya tu 2 keping, siapa pernah tengok ada. Tapi nak pergi beli tak boleh dah. Ingat lagi Ustaz nak pergi beli tu tak boleh dah. Bank negara tak benar dah. Kalau ada, didenda tak silap Ustaz kalau ada. Tapi kita nak sipil tak ada masalah. Ada. Mai beli kita ni dengan beli pitih harak. Klik Mekah, pitih harak kebuk, pitih harak. Rial. Kita ria juga. Kita ria duk guna bahasa dia. Kita ringgit Malaysia. RM tu. Tak. Jadi pergi beli dengan pitih harak. Kita tak sih. Tak. Mereka pergi tukar pula exchange money tu. Tukar. Tak. Nak akak ngaji beli dengan duit sekarang. Badan ada kitab tu sebut. Fikman Haji tu sebut. Tak. Lagi. Nak habis dah. Pik. Beli lama saya tak tahu. Dia harta ribawi juga tu. Cuma atas pendapat apa yang boleh beli tukar.
Contoh ni bagai lama, bagai rare. Tapi harta ribawi, piti sama piti. Tapi kita nak beli tu apa tu jual? Allah lah tak tahu. Kalau dia beli-beli dengan akak sebab dia benda rare kita nak simpan gini, tu Allah lah tak tahu juga. Tak tahu tu dah. Kena tanya siapa-siapa lagi dah. Dengan sebab dia nak. Allah alam. Dah. Lagi. Nabi. Lagi tajuk dah ni ha. Lah. Tu sila ustaz. Ustaz tak tahu pendapat mana betul. Semulanya orang belakang naik. Orang belakang naik. Naik penuh. Tapi gitu kita kan ada masyarakat yang tak tahu kan. Naik tu tembus. Faham tak? Kita naik dia banyak. Lepas tu duduk gitu. Lepas tu dia nak undur naik blok belakang dia. Dah kali ikut tepi dia. Masuk kosong tadi. Dah bergerak. Wallah alam lah mana afdal mana cuma sunat gigap paksa. Sebab gigap paksa ni tidak wajib. Gigap paksa ni sunat saja. Kalau ummah ya sunuh dia nuntut imam dengan makmum, kita nak mai belakang ni. Malah boykot masjid. Tu pengang uduh belakang tu ummah ya sunuh belakang. Ikut tu imam dapat pahala imam, cuma tak dapat pahala jemaah yang duduk dengan sah. Boleh ya. Sunat gigap paksa. Cuma ustaz tahu lah tu awak kata afdal depan kau naik, hak belakang tu lu naik, hak kiri tu lu masuk. Allah alam ustaz tak tahu. Tapi gigap paksa tu sunat. Afdal tak tahu. Allah kena kita tengok buku balik, tengok kitab balik dak. Lagi. Pandai ada kelas bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Lagi nak tanya apa? Banyak. Tak ada dah. Kalau tak ada saya nak berhenti dah. Iman. Kalau kita siap naik masa email naik awak nanti dia boleh tunggu tu dengan lecturer. Awak pergi naik. Tu email tahiyat akhir. Tahiyat awal. Naik pakai atas. Dia betul dah. Kalau awak turun batal. Siapa hak qiyam? Tasyahud awal. Kita pergi balik dulu. Batal awak. Batal sebab siapa hak rukuk. Cuma kalau tak siapa hak rukuk, siapa hak qiyam, siapa hak rukuk saja. Siapa begitu dah. Tasyahud awal kita duduk balik. Boleh lagi. Cuma sunat juga sujud sahwi sebab pergerakan banyak tu. Penambah pergerakan tu banyak. Sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Yang jadi masalahnya bila naik diri qiyam dah. Tak imam. Tak awal. Kita pun duduk ulang. Awak batal. Dah apa berlaku? Gilah. Main sendiri. Parakah apa? Main sendiri. Tak masalah. Main sendiri. Sudah main sendiri. Terlepas. Sebab tasyahud awal ni dia muafakat pada tinggal. Muafakat pada buat. Mana saya tanya. Cuma dia sunat ab'ad sahaja. Tak? Kalau tinggal sunat ab'ad, nak balik semula dengan syarat jangan pergi pada rukun yang sempurna dah. Contoh, sunat ab'ad masa subuh. Kunut. Masa kunut. Tak main kunut kita pun tunggu gaduh-gaduh. Kunut bangun mula. Boleh. Nak tak bolehnya siapa sujud dah, siapa hak sujud. Bangun mula. Tak boleh. Batas mai sebab apa siapa dah hak rukuk. Tak boleh balik mula. Suka-suka tak ingat. Tak boleh. Banyaklah bicara tu. Tak pasal tu banyak. Cuma tu jelah. Ada sujud sahwi. Tak. Lagi apa nak tanya lagi? Ada? Dah mulai 9.30. Jadi ada lagi? Ikam nak tanya tu. Ada? Tak ada dah. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikam sila. Mak ayah orang ayu. Lagi? Tak ada nanya dah. Nazmi. Kalau saya nak dapat hasil, tiga kali dah, tapi kos lagi. Boleh tak? Gerak pula. Lebih 3 kali. Jangan lebih 3 kali. Faham tak gerak lebih 3 kali tu lagu mana? 3 kali berturut-turut. Faham tak? 3 kali tak berturut-turut, siapa ni boleh. Subuh kita gerak. Siapa perlu ni, wajib perlu. Faham tak? Apa gerak 2 kali je. Sikit-sikit. Siapa ni tak apa. Berturut-turut tu tak boleh.
Ini menandakan boleh gerak sebab Nabi pernah bergerak. Nabi kata Nabi pernah semaya atas mimbar, Nabi gerak turun nak sujud. Syarat ulama kata dibenarkan untuk bergerak waktu tu. Tak. Jadi bergerak mana yang tak batal? Contoh sorpe. Gerak slow-slow lah. Dua dah. Itu baru so. Tak silap ustaz. Gi selakah, bagi sekali, so. Kalau bagi selakah so lagi. Dua. Pada tu. Ada kos lagi. Gi pula. Hak tak bolehnya gi tengok direct gerak. Tu berjalan dah tu, tidak solat tu. Tu tak boleh. Ada. Walaupun 3 kali contoh, sorpen tu 2. Lopong 2, faham tak? 2 sah. Dalam hati aku nak pergi. Kosak hati aku nak pergi. Gi selalu pergi. Betul. Tak bolehnya pergi. 2 sah pergi jalan. Tak boleh tu jalan tidak solat tu. Hilang rupa semayang tak boleh. Tak? Faham? Tu. Gerak banyak kali tak apa pergi mana-mana pun. Tak. Kita duduk sini kita nak pergi ujung. Saja puas. Tapi ulama kata setengah ulama kata tak boleh buat saya saja gitu. Tak tujuan tak boleh. Sebab kita dalam solat. Kita gerak nak ujung tu. Setengah ulama kata penuh. Air penuh kat mulut, lidah. Nak meludah tak boleh. Nak meludah dalam poket. Sana ulama kata ada kalau meludah poket ada. Ludah poket. Poket di kiri ni. Buat apa-apa nak buat boleh ni. Penuh-penuh bola poso ke. Nak akak belauk ada. Tak, masa tu boleh. Ni penuh. Contoh kohok penuh. Tak boleh nak gapo dah. Tak. Duk main gitu. Main gapo gitu. Kalau contoh nampak tingkat ni jauh. Tak. Setengah lama kata boleh gigok sikit-sikit. Ludah pun luar. Dengan syarat bukan waktu masjid, bukan kawasan masjid. Kalau kawasan masjid tak boleh gigok. Kena ludah tu pak semaya gigok. On lepuk. Kata nampak. Tak boleh. Dengan syarat luar masjid. Kawasan luar masjid. Boleh ludah. Gerak dengan ludah. Boleh? Ludah. Tu balik sah mula. Ada. Dia mudah kalau kita ngaji. Tidak jadi masalah. Ada. Lagi. Allah Alam dah. Tak nak berhenti. Kejap dah. Setakat mungkin saya jawapan ni lah dah. Mungkin setakat ni dulu. Kita berhenti dulu. Kita jawapan ni. Dah. Masa sikat. Jadi apa kita sambung tajuk ni lain kali. Ada sekadar itu saja pada ustaz. Apa yang kurang daripada ustaz, mohon maaf. Apa yang baik itu daripada Allah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.